Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran sains pada hari ini kita akan sambung pelajaran dengan unit 6, iaitu dengan tajuk bunyi. Okey. Pertama sekali kita kena tahu bunyi tu datangnya daripada mana. Okey, sebenarnya apa-apa objek ataupun benda yang menghasilkan bunyi ialah disebabkan oleh getaran yang berlaku pada objek tu. Contohnya kalau kita tengok gitar, kalau kamu perasan bila kita nak main gitar, kita kena petik tali gitar tu. Jadi bila kita petik, tali gitar tu bergetar. Jadi getaran yang dihasilkan oleh tali tu bergerak dalam udara macam bentuk-bentuk titik-titik-titik tu, dan dia ada gelombang dekat udara dan sampai kepada telinga kita. Sebab tu kita boleh dengar bunyi tu. Sebab bunyi tu dia getaran yang hasil tu dia dialirkan dalam udara hingga sampai kepada telinga kita. Okey, itu ialah bunyi. Dan kita kena tahu bunyi tu memang ada getaran. Sebab tu kalau kita bercakap, kita boleh rasa ada getaran. Ataupun kalau kamu cuba letakkan tangan kamu kat telinga, kamu mungkin akan bila kamu bercakap, kamu akan rasa macam ada getaran. Okey. Sebenarnya getaran tu lah yang menyebabkan kita mendengar bunyi tu. Okey. Seterusnya, ada beberapa cara yang boleh digunakan untuk menghasilkan bunyi. Yang pertama, melalui tiupan. Bila kita tiup, udara yang kita tiup tu, kan kita keluarkan udara kan? Okey, udara tu dia menyebabkan partikel-partikel dalam udara ni bergetar dengan cepat dan menghasilkan bunyi. Okey, itu contoh alat yang menghasilkan bunyi melalui tiupan ialah cikgu tak tahu nama dia apa, alat tu, tapi nampak dia macam kalau seruling pun sama, tiupan juga. Tapi yang alat ni cikgu tak pasti apa nama dia. Okey. Dan gambar yang kedua, cara yang kedua untuk menghasilkan bunyi ialah melalui ketukan. Okey, bila kita ketuk drum ataupun kalau macam main kompang kan, kita pukul dekat kompang tu kan. Jadi itulah yang menghasilkan bunyi. Sebab bila kita ketuk, objek tu akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Okey, yang seterusnya melalui petikan. Ini macam cikgu kata tadi, gitar kan. Kita petik tali gitar tu menyebabkan terhasilnya getaran pada tali gitar dan udara, dan getaran tu sampai kepada telinga manusia. Okey, cara yang keempat ialah melalui gesekan. Kalau violin kan, contohnya macam dalam gambar tu, dia main violin, jadi bila digesekkan violin tu menghasilkan bunyi. Sebab ada geseran antara tali violin tu dengan dia punya alat dia yang panjang tu. Okey, dan seterusnya ialah melalui tepukan. Macam juga kamu tepuk tangan, tepuk meja. Bila kita tepuk, kita pukul dalam kita pukul satu objek tu, menghasilkan getaran, menyebabkan menghasilkan bunyi. Baik. Seterusnya kita tengok kat sini contoh bunyi dihasilkan. Ini penerangan kepada gambar tadi. Maksudnya macam yang gambar pertama, apabila seruling ditiup, udara di dalam seruling bergetar, menghasilkan bunyi. Okey, yang kedua, tali yang dipetik atau digesek pun bergetar. Dan yang keempat, apabila xylofon diketuk, xylofon bergetar. Dan yang gambar yang keempat, kepingan simbal bergetar apabila ditepuk. Maksudnya ni dia cerita apa benda yang menghasilkan getaran yang boleh menyebabkan bunyi tu dihasilkan. Okey, cakap dekat sini dia cerita dah sebabkan kita tiup, kita gesek tali tu, dan kita ketuk xylofon ataupun kita tepuk, boleh menyebabkan getaran dan menghasilkan bunyi. Baik, seterusnya macam mana bunyi bergerak? Okey, kalau sebelum ni kita cikgu dah pernah ajar kalau cahaya bergerak secara lurus, dan cahaya bergerak secara lurus ni ke semua arah. Okey, dan sebenarnya bunyi pun sama macam cahaya. Bunyi bergerak ke semua arah juga dalam bentuk gelombang. Okey, dalam petak warna kuning tu, dia nyatakan kat situ, Faris
Teruni dan Mayland boleh mendengar bunyi loceng penjual aiskrim walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza. Okey, kita tengok dalam gambar tu. Itu ialah yang ada bawah payung tu ialah seorang penjual aiskrim dan kedudukan Faris, Teruni dan Mayland ialah di sekeliling penjual aiskrim tu tapi jarak yang jauh. Okey. Dan dalam penyertaan kat situ mereka boleh mendengar bunyi loceng daripada penjual aiskrim kerana bunyi bergerak ke semua arah. Walaupun pakcik yang jual aiskrim tu dipasang bunyi loceng tu dekat tempat dia je, tapi semua Faris, Teruni dan Mayland semua dengar walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza. Diorang bukan duduk dekat-dekat, diorang duduk jauh-jauh, tapi semuanya masih dengar lagi bunyi loceng daripada penjual aiskrim ni. Sebab bunyi loceng tu tersebar ke seluruh arah. Ke depan, ke belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semuanya bunyi tu pergi. Jadi menyebabkan bunyi tu didengari oleh semua yang ada dekat sekeliling kawasan tu. Okey, seterusnya kita nak tengok contoh lain bunyi bergerak ke semua arah. Okey, kalau kita pernah naik kereta kan, masa ayah kita tengah drive tu, tiba-tiba kita ada dengar bunyi siren. Okey, itu ialah bunyi ambulans. Okey, macam seorang pemandu dia akan cari daripada mana bunyi ambulans tu. Sebab kalau anda kata ambulans tu dekat belakang kereta dia perlu bagi laluan. Jadi daripada dengar bunyi tu kita boleh tahu arah mana ada ambulans tu. Mungkin ambulans tu datang daripada depan ke, daripada belakang ke, daripada kanan ke, kiri ke. Kita boleh tahu disebabkan kita dengar bunyi siren tu. Okey, individu pada kedudukan arah bertentangan dapat mendengar bunyi siren kerana bunyi bergerak ke semua arah. Semua orang pun boleh dengar. Tak kira lah orang tu duduk depan ambulans tu ke ataupun belakang ambulans ke, semuanya masih lagi boleh mendengar siren tu berbunyi. Cuma yang berbeza hanyalah kuat ataupun perlahan. Kalau kuat mungkin ambulans tu dah dekat dah. Kalau jauh, bunyi ni macam jauh je, macam perlahan je, mungkin ambulans tu dah semakin menjauh daripada kawasan tu. Okey, itu antara manfaat kita boleh dengar, kita boleh tahu bunyi, sebab kita boleh dapat kesan daripada mana datangnya arah bunyi tu. Okey, yang ini pula kita nak tengok salah satu ciri bunyi, iaitu bunyi boleh dipantulkan. Okey, macam sebelum ni kita dah pernah belajar tentang cahaya. Cahaya boleh dipantulkan apabila terkena cermin, cahaya boleh dipantulkan. Maksudnya kalau kita tengok muka kita dekat cermin, kita nampak muka kita dekat cermin tu. Sebab tu ialah pantulan diri kita. Sama juga macam bunyi. Okey, kalau bunyi ni siapa pernah dengar satu benda yang kita panggil sebagai gema, bergema. Contohnya bila seorang tu bercakap di dalam gua, dia cakap, tu dia diam, dia akan dengar balik suara dia tu datang balik dekat dia. Itu terjadi disebabkan pantulan bunyi. Maksudnya bila kita berada dalam satu kawasan yang dihalang oleh dinding ataupun apa-apa halangan, bila kita bercakap ke arah halangan tersebut dan kita tunggu dalam masa beberapa saat, kita boleh dengar semula apa yang kita cakap tu sebab boleh dipantulkan. Suara kedua yang kita dengar tu ialah sebenarnya suara pantulan. Suara kita juga, tapi tadi dia pergi, sekarang ni dia balik semula ke arah kita. Okey, itu ialah pantulan bunyi. Apakah macam mana contoh situasi yang mana kita mendengar pantulan bunyi? Contohnya kalau kita menjerit dekat dalam gua. Sebab cikgu cakap tadi, gua ni dia kawasan yang disempit, yang ditutup oleh halangan-halangan, menyebabkan bila kita bercakap suara kita tu boleh pantul semula, menjadikan pantulan bunyi ataupun gema. Okey, dan seterusnya
Gambar yang kedua, menjerit di dalam dewan yang kosong. Sebab sebenarnya ada beberapa bahan ataupun ada beberapa alat yang boleh digunakan untuk menyerap bunyi. Tapi kalau kita menjerit dekat kawasan dewan yang kosong, dewan tu kosong, dewan tu tak ada apa-apa peralatan untuk menyerap bunyi. Boleh menyebabkan berlaku pantulan bunyi. Okey, contohnya contoh tempat yang tiada pantulan bunyi. Maksudnya tempat ni dia ada bahan yang digunakan untuk menyerap bunyi. Okey, contohnya kalau kita tengok studio rakaman muzik. Biasanya pada dinding studio tu dia dipasang satu bahan yang untuk menyerap bunyi. Maksudnya bila sesi rakaman dijalankan, suara penyanyi tu bila dia menyanyi, dia jadi sekali je masuk dalam mic. Tapi kalau tak ada bahan yang menyerap bunyi, bila dia nyanyi sekali kat mic, dia ada bunyi lagi kat belakang dia macam bising-bising tu. Sebab suara yang dilontarkan awal tadi dah dipantulkan oleh dinding. Tapi kalau dinding ni dibuat daripada bahan yang menyerap bunyi, dia tak ada lah masalah tu. Maksudnya bila dia nyanyi sedap je, tak ada suara bunyi bising-bising kat belakang. Okey, itu ialah contoh pantulan bunyi yang boleh berlaku dan macam mana cara untuk nak elakkan pantulan bunyi ni berlaku bila kita tak perlukan dia, bila kita tak nak ada pantulan bunyi. Okey, jadi untuk hari ni kita hanya belajar sampai pantulan bunyi. Sebab cikgu nak kamu ada pengenalan sikit tentang tajuk bunyi, iaitu bunyi ni apa? Bunyi ni terhasil daripada getaran. Itu ialah konsep yang penting kamu perlu ingat. Bunyi datang daripada proses getaran. Getaran yang berlaku pada udara, getaran yang berlaku asalnya pada tali gitar, tapi dialihkan kepada udara hinggalah sampai kepada telinga manusia. Dan struktur dalam telinga manusia ni Allah ciptakan ada satu lapisan ataupun kita panggil sebagai gegendang yang boleh bergetar bila masuk gelombang bunyi. Dan gelombang tu akan hantar ke otak untuk ditafsirkan sebagai apa. Itu ialah bunyi kucing mengiau contohnya, ataupun itu ialah bunyi kereta. Kita boleh tahu daripada kita mendengar sahaja, kita boleh tahu, tak perlu untuk lihat. Okey, jadi itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu rasa simple je. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi dengan tajuk fenomena pantulan. Dan sebarang masalah macam biasa boleh maklumkan kepada cikgu. Okey, jumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.